Assalamualaikum. Anda bersama saya Nur Adilah binti Usin. Saya akan membawa anda mengenal satu makanan tradisi masyarakat Melayu Brunei, iaitu sambal tahai. Sebelum kita berkenalan dengan sambal tahai, ada baiknya kita mengetahui dulu apakah itu tahai. Tahai merupakan ikan tamban yang telah disalai menggunakan kayu api bakau. Apa itu sambal tahai? Sambal tahai merupakan makanan warisan tradisional bagi masyarakat Melayu Brunei, terutamanya di kawasan Lawas, Sarawak. Sambal ini bukan sekadar hidangan biasa, tetapi ia mempunyai aroma tersendiri kerana ikan tahai telah melalui proses penyelaian tradisional. Hal ini secara tidak langsung telah menjadikannya makanan yang unik dan mempunyai nilai warisan. Sebelum dimasak menjadi sambal, ikan tahai akan melalui proses penyelaian yang diwarisi secara turun-temurun oleh penduduk pesisir sungai ataupun tepi pantai. Ikan tahai akan diasapkan dengan asap kayu bakau selama berjam-jam ataupun kadang-kadang seharian. Proses ini bertujuan untuk mengekalkan kesegaran ikan. Bagi proses penyediaan memasak, sambal tahai memerlukan beberapa bahan-bahan seperti ikan tahai yang telah dibuang kulitnya dan ditumbuk halus, kemudian bawang putih, bawang merah ataupun bawang besar, lada besar ataupun lada kering, sos cili, garam, gula, penambah rasa, asam jawa, dan minyak masak. Seterusnya, proses penyediaan sambal tahai. Selepas disalai, ikan tahai akan dibuang kulit dan tulangnya. Isinya akan dihancurkan ataupun ditumbuk halus sebelum dimasak. Setelah itu, barulah proses penumisan boleh dilakukan dengan mencampurkan bahan-bahan yang ada seperti cili kering, bawang, gula, asam. Dimasak sehingga pecah minyak, kemudian barulah ikan yang telah ditumbuk dimasukkan. Kunci bagi memasak sambal yang sempurna adalah dengan api yang kecil. Masak perlahan-lahan sehingga semuanya sebati dan naik minyak. Ini yang menjamin ketahanan sambal tanpa bahan pengawet. Bukan itu sahaja, sambal ini juga mempunyai rasa yang unik, yaitu manis, pedas, dan rasa asap ikan tahai yang menyelerakan. Sambal ini juga dihidangkan bersama nasi, ulam-ulaman, ataupun sekedar telur goreng. Ia bukanlah sahaja sekadar penambah rasa, tetapi ia juga lambang kasih sayang bagi setiap rumah masyarakat Melayu Brunei di Lawas. Sambal tahai juga mempunyai keunikan tersendiri, iaitu bukan sahaja sebagai hidangan biasa, tetapi ia juga dimasak dan dihidangkan dalam kenduri-kenduri seperti kenduri perkahwinan ataupun kenduri kesyukuran. Perkembangan terhadap pemasakan sambal tahai ini juga telah menyebabkan ia telah dikomersialkan, di mana ia mula mendapat perhatian luar daripada Lawas seperti Brunei, Limbang, dan Semenanjung. Ini dapat dilihat apabila peniaga-peniaga kecil di Lawas mula mempakingkan dan membotolkan sambal ini untuk dijual dan dikomersialkan di pasaran. Makanan warisan tradisional masyarakat Melayu Brunei di Lawas ini juga menghadapi isu dan masalah apabila berlaku kekangan terhadap sumber ikan, di mana penangkapan ikan secara berlebihan ataupun pencemaran boleh menjejaskan bekalan bahan utama. Ini secara tidak langsung akan mengancam rantaian pengeluaran secara keseluruhan. Seterusnya,
isu pemindahan pengetahuan. Ini berlaku apabila generasi muda kurang berminat untuk mewarisi kemahiran menyalai dan memasak sambal tahai. Hal ini berikutan proses penyalaian dan memasak memakan waktu dan memerlukan kerja yang banyak. Kemudian, kurangnya peranan kerajaan dalam memperkenalkan makanan ini sebagai makanan warisan tradisional juga telah menyebabkan makanan ini sukar untuk kekal relevan sehingga ke hari ini. Kemudian, persaingan global di mana makanan tempatan ini perlu bersaing dengan makanan global yang popular seperti makanan daripada Jepun, Korea, dan lain-lain. Berikutan isu dan masalah yang dihadapi dalam mengekalkan sambal tahai sebagai makanan warisan. Terdapat beberapa cadangan bagi memelihara makanan warisan ini. Antaranya ialah pendaftaran dan perlindungan, di mana pihak kerajaan perlulah mendaftarkannya sebagai warisan kebangsaan ataupun indikasi geografi. Ini bertujuan untuk melindungi namanya dan kaedah pembuatannya daripada ditiru di tempat-tempat yang lain. Seterusnya, dokumentasi dan digitalisasi merupakan cadangan memelihara makanan warisan ini, di mana pihak tertentu perlulah mewujudkan arsip resepi yang menjelaskan tentang teknik penyalaian dan sejarah lisan daripada nelayan dan pengusaha dalam format digital. Ini memudahkan generasi muda untuk mengakses teknik-teknik penyalaian dan pemasakannya untuk diaplikasikannya pada konteks masa hadapan. Selain itu, peningkatan kemahiran juga antara cadangan bagi memelihara makanan tradisional ini, di mana pihak tertentu perlu mengadakan kursus bersijil yang menggabungkan kaedah tradisional menyalai dengan amalan pemprosesan moden. Dan akhir sekali ialah promosi sebagai makanan super. Cadangan ini perlulah dilaksanakan dengan memperkenalkannya sebagai makanan unik yang mesti dicoba, dengan menekankan kepada keaslian dan kisah sejarahnya secara keseluruhan. Promosi ini dapat dilakukan melalui expo-expo dan memperkenalkannya kepada pelancong-pelancong yang datang. Berikutan isu dan kesimpulannya, sambal tahai melambangkan lebih daripada sekadar hidangan biasa. Ia adalah makanan warisan yang unik dan tidak ternilai dari lawas. Hal ini kerana ia mencerminkan kearifan masyarakat tempatan, sejarah hidup dan identiti komuniti nelayan. Intipati warisan sambal tahai dapat dilihat melalui beberapa aspek, antaranya teknik penyalaian ikan tradisional yang menjadikannya warisan budaya tak ketara yang perlu dipertahankan. Seterusnya, identiti geografi. Sambal tahai ini juga terikat dengan sumber semula jadi di lawas iaitu ikan tamban yang menjadikannya ikon kulinari geografi. Kemudian, sambal tahai ini juga kekal sebagai comfort food dan komoditi penting yang menyokong ekonomi desa. Hal ini kerana pengkomersialan sambal tahai telah merentasi sempadan hingga Limbang, Brunei dan Semenanjung Malaysia. Sampai sini sajalah dokumentasi kita pada kali ini. Terima kasih kerana sudi menonton.